Assalamualaikum dan selamat pagi. Tahniah kerana anak-anak bersama-sama dengan cikgu dalam PDPR Sains pada pagi ini ya. Okey, hari ini kita menyambung tajuk subtopik 1.6 iaitu langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik. Dalam subtopik ini, pelajar dapat membezakan setiap kemahiran proses sains, membuat urutan langkah dalam menjalankan penyiasatan saintifik mengikut urutan yang betul. Menjalankan satu penyiasatan saintifik bagi menyelesaikan masalah yang mudah. Okey, pelajar juga dapat menilai nilai-nilai langkah dalam penyiasatan saintifik untuk subtopik 1.7. Okey. Sebelum kita teruskan PDPR pagi ini, kita imbas kembali kemahiran proses sains yang telah pelajar pelajari semasa di sekolah rendah. Okey, terdapat 12 kemahiran proses sains. Ingat lagi tak yang penting dalam penyiasatan? Okey, satu, kita cuba ingat kembali memerhati. Kedua, mengelas. Ketiga, mengukur dan menggunakan nombor. Keempat, membuat inference. Kelima, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Itu adalah 12 kemahiran proses sains yang kita sudah belajar semasa di sekolah rendah lagi. Okey, hari ini kita teruskan lagi dan cikgu nak share untuk tajuk ini, langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik. Okey. Okey, apakah maksud langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik ni? Adalah satu kaedah saintifik yang sistematik dan digunakan bagi menyelesaikan masalah dalam sains. Kaedah ini mempunyai beberapa langkah penting bagi membolehkan sesuatu permasalahan itu diselesaikan atau dijelaskan dengan kaedah yang betul. Apakah ia kaedah saintifik? Mengenal pasti masalah, membina hipotesis, mengawal pemboleh ubah, merancang eksperimen, menjalankan eksperimen, mengumpul data, menganalisis dan mentafsir data, membuat kesimpulan dan akhirnya menulis laporan. Ini adalah kaedah saintifik. Contoh kita tengok situasi, ni cikgu pun merujuk dalam buku teks juga, okey. Apa situasi yang pelajar nampak? Okey, air tertumpah kan di atas meja. Alamak, air tertumpah. Bagaimanakah cara untuk menyerap air ini dengan cepat? Okey. Jadi ini adalah situasi mengenal pasti masalah. Okey, mengenal pasti masalah ini boleh diuji dengan melalui penyiasatan saintifik. Okey, membina hipotesis. Okey, situasi yang kedua ni kita tengok. Okey, sahabat lelaki menyatakan bahawa ada dua situasi. Tuala kain menyerap air yang banyak berbanding kertas tisu. Okey, ada dua situasi yang melibatkan sama ada tuala kain ni dapat menyerap air dengan banyak, okey, berbanding dengan tisu. Jadi, dalam situasi ni ia telah membina hipotesis.
kita perlu membina satu hipotesis sebagai penerangan awal pemerhatian atau fenomena yang sedang dikaji. Hipotesis ini perlulah diuji. Okey, jadi perlu kita buktikan melalui eksperimen. Okey, kaedah saintifik yang ketiga adalah mengawal pemboleh ubah. Okey, cikgu percaya pelajar sudah mengingati apakah pemboleh ubah dalam sesuatu eksperimen. Okey, kenal pasti pemboleh ubah yang terbabit. Pemboleh ubah ialah kuantiti fizik yang mempengaruhi pemerhatian atau fenomena sains dan terdiri daripada pemboleh ubah yang dimanipulasikan, bergerak balas dan dimalarkan. Okey, seterusnya adalah merancang eksperimen, di mana kita perlu merancang mereka bentuk terlebih dahulu dengan betul. Kita juga perlu memilih bahan-bahan dan ngadas yang sesuai untuk eksperimen. Okey, seterusnya situasi gambar adalah menjalankan eksperimen. Okey, dua pelajar ini menjalankan eksperimen. Okey, mari kita menguji hipotesis anda. Okey, seorang pegang kain tuala, seorang pegang tisu dan dua bekas ini diletakkan air. Okey, diletakkan air dalam bekas yang sama besar. Okey, kita tengok serapan air mana yang lebih banyak, menggunakan kertas tisu ataupun menggunakan tuala kain. Okey. Semasa menjalankan eksperimen, langkah-langkah berjaga mesti diamalkan pada setiap masa untuk mendapatkan data yang lebih tepat. Langkah keselamatan pula perlu untuk menghindari kemalangan. Setelah kita membuat eksperimen, kita mesti mengumpul data. Okey, jadi apa situasi gambar ni? Kita perlu ulang sebanyak 3 kali untuk mendapatkan bacaan yang lebih tepat. Okey. Pengumpulan data dilakukan secara berhati-hati dengan menggunakan alat yang sesuai, dengan mengambil kira sebarang ralat rawak atau sistematik yang mungkin berlaku. Pastikan ukuran diulang sekurang-kurangnya 3 kali untuk mendapatkan nilai yang lebih tepat dan jitu. Gunakan jadual untuk merekod data. Okey. Jadi, kebiasaan dalam mengumpul data ni, kita mesti mengambil bacaan 3 kali dalam menjalankan eksperimen sains. Okey. Seterusnya adalah menganalisis dan mentafsir data. Okey, kita tengok cara dia menganalisis situasi ini adalah membina graf, iaitu graf palang kan. Okey, di mana graf ini menyatakan jumlah air yang diserap melawan jenis tuala. Okey, ini jenis jumlah air yang diserap dalam unit cm padu. Berapakah jumlah air diserap oleh tuala tersebut? Kertas dan air. Jadi contoh kat sini situasi kertas tisu dan kain. Kertas tisu ni adalah lebih sedikit berbanding kain. Okey. Analisis perlu disertakan dengan bentuk komunikasi yang berkesan seperti penggunaan graf dan jadual. Graf dan jadual membantu kita untuk mentafsirkan data dengan lebih mudah. Seterusnya akhirnya kita membuat kesimpulan, di mana kesimpulan dibuat berdasarkan hasil analisis eksperimen. Sama ada hipotesis diterima atau ditolak. Jika ditolak, kita perlu membuat hipotesis baru dan melakukan eksperimen semula. Okey.
Akhirnya menulis laporan. Ketika menulis laporan, semua data dan maklumat yang penting perlu disertakan. Dalam menulis laporan, apa yang perlu ada dalam laporan tersebut? Kita nyatakan kaedah saintifik yang daripada peringkat awal tadi. Contohnya satu, penyataan masalah. Mengenal pasti masalah tu. Membuat hipotesis, tujuan eksperimen dilakukan, pemboleh ubah, bahan dan radas, prosedur, pemerhatian ataupun keputusan, analisis dan tafsir data, dan akhirnya kesimpulan. Itu adalah 1.6. Kita pergi 1.7, sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik. Apakah sikap saintifik dan nilai murni yang perlu ada semasa menjalankan penyiasatan saintifik? Apa yang perlu ada sikap saintifik ni? Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Kita mesti minatlah untuk menjalankan kaedah penyiasatan saintifik ni. Kalau tak minat, takut ada kesilapan. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Ini sangat penting, ya. Kerana untuk mengukuhkan keputusan yang kita dapat. Mesti jujur dan tepat merekod dan mengesahkan data. Bertanggungjawab terhadap keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Bertanggungjawab terhadap keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Benda yang sama je tu. Kita pergi kepada nilai murni. Menyedari bahawa pengetahuan sains merupakan satu cara memahami alam. Selain itu, dapat menghargai dan mengamalkan cara hidup yang sihat. Menghargai keseimbangan dalam alam semula jadi. Berhemah tinggi dan hormat menghormati. Mensyukuri nikmat alam semula jadi kurniaan Tuhan. Sampai sini dulu untuk subtopik kali ini. Kita pergi kepada laman buku teks. Situasi tadi cikgu dah maklumkan. Benda yang sama. Ini adalah contoh laporan lengkap. Contoh situasi ini, eksperimen 1.1 di mana mengenal pasti masalah. Dalam situasi ini, bagaimanakah panjang bandul mempengaruhi masa untuk satu ayunan lengkap? Kita pun membina hipotesis. Ini contoh laporan, laporan yang lengkap lah. Hipotesis. Semakin panjang bandul, semakin panjang tempoh diambil untuk satu ayunan lengkap. Yang ketiga, mengawal pemboleh ubah. Dalam situasi eksperimen ini, ada 3 pemboleh ubah. Di mana, sebelum itu tujuan. Mengkaji hubungan antara panjang bandul dengan tempoh ayunan, itu adalah membina hipotesis. Nak kaji. Panjang bandul ni mempengaruhi tak ayunan bandul? Satu ayunan bandul, contoh kita tengok A dan B. Ayunan lengkap bermaksud bermula daripada A, pergi kepada B, balik semula kepada A. Itu bermaksud satu ayunan lengkap. Jadi dia nak tengok perbandingan sekiranya panjang tali ini berubah. Adakah ia mempengaruhi masa ayunan? Contoh, pemboleh ubah yang dimanipulasi panjang bandul. Maksudnya panjang tali bandul ni lah.
pemboleh ubah yang bergerak balas, kita mengambil masa 10 ayunan lengkap. Okey, situasi yang kita buat ni, masa ayunan lengkap maksudnya kalau kita buat 10 ayunan, 10 lah untuk panjang 10 cm ke, untuk panjang tali 15 cm ke, tetapi masa ayunan tu tetap 10 ayunan lengkap. Kita tidak boleh membuat contoh 10 cm panjang tali ni 10 ayunan. Kalau 15 cm panjang tali ni, masa ayunan tu berubah, tidak boleh. Kita mesti membuat pemboleh ubah bergerak balas masa 10 ayunan lengkap. Kita kena pastikan apa tujuan eksperimen ni. Kita nak mengambil masa untuk berapa lama. Pemboleh ubah yang dimalahkan, jisim bandul dan sudut ayunan. Jisim bandul ni mesti kena tetap dalam satu eksperimen. Kita tak bolehlah mengguna jisim bandul yang berlainan. Jadi ia mempengaruhi keputusan yang tidak tepatlah menggunakan jisim bandul dan sudut ayunan. Maksud sudut ayunan adalah bermula titik A ni mesti kena samalah kedudukan supaya tidak mempengaruhi keputusan. Bahan wadas, kayu, kaki wetot, bandul, benang, jam randik, pembaris. Ini merancang dan menjalankan penyiasatan saintifik. Ada prosedur langkah-langkah menjalankan eksperimen. Bandul panjang minimum 20. Bandul ditarik di tepi, dilepaskan supaya 10 ayunan lengkap dibuat. Masa diambil untuk 10 ayunan lengkap. Kita menggunakan jam randik lah. Eksperimen diulang dengan panjang bandul bergelainan. Murid perlu menulis prosedur dalam bentuk ayat pasif. Ayat pasif maksudnya ayat bukan arahan. Bandul dengan panjang minimum 20 cm digunakan. Lepas itu kita membentang data yang terkumpul. Ini membentang data terkumpul. Contoh, panjang bandul kita guna 20, 30, 40 sehingga 60 ya. Apa yang kita perlu buat untuk 10 ayunan bandul itu, kita ada berapa cubaan? 3 cubaan. Dan akhirnya kita mengambil bacaan purata. Ini adalah mengumpul data. Selepas tu apa yang kita perlu lakukan? Mentafsir data. Contoh dalam situasi ini, mentafsir data dalam membuat graf. Keputusan dalam penalukan saintifik. Semakin panjang bandul, semakin panjang masa bagi 10 ayunan lengkap. Ini graf. Ini panjang bandul, ini masa ayunan. Kita tengok contoh panjang bandul 20, masa ayunan tak sampai 10 saat. Berbanding dengan masa panjang bandul 50. Masa 50 cm panjang bandul, ayunannya adalah 15 saat. So, kita boleh buat kesimpulan kat sini, semakin panjang bandul, semakin panjang masa bagi 10 ayunan lengkap. Itu adalah mentafsir data dan keputusan dengan penaklukan saintifik. Untuk sikap, menyokong sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains, mewajarkan keperluan mengamal sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan. Ini sikap, penyiasatan, nilai saintifik. Jadi untuk nota pada subtopik ini, cikgu nak hanya membuat apakah dia kaedah ni je, salinan di buku teks ni ya. Kaedah saintifik. Kaedah saintifik ialah kaedah sistematik digunakan bagi menyelesaikan masalah dalam sains. Salin je ayat ni. Untuk kaedah saintifik. 1, mengenal pasti masalah. Apa dia?
Sehinggalah nombor 2, membina hipotesis. Okey, seterusnya, last kali, menulis laporan. Okey, muka surat 34 dan 35. Okey, tulis yang ni je yang ada numbering sehingga nombor 1 dan nombor 9 untuk nota ya. Okey, dan seterusnya, contoh ni tak perlu sebab nanti kalau kita bersemuka, kita akan membuat laporan. Cikgu dah bagi penerangan. Okey, sikap dan nilai. Okey, ambil rajah 1.31, ambil yang ini sahaja untuk sebagai nota. Lepas tu tajuknya tulis sikap saintifik dan nilai murni. Ambil ni sahaja ya. Okey. Muka surat 37. Okey, so sampai sini sahaja kelas kita pada pagi ini. Okey, selepas mendengar video pengajaran ini, apa yang perlu buat? Pelajar mesti menjawab soalan kuisis berkaitan subtopik ini macam biasa ya. Okey, selepas itu pelajar membuat nota apa yang cikgu bagi tahu iaitu kaedah saintifik dan sikap penyiasatan saintifik. Okey, itu sahaja untuk nota. Jadi sampai sini saja pengajaran PDPR pada pagi ini. Kita sambung selepas cuti nanti minggu depan. Okey. Selamat belajar, selamat menjawab. Okey, terima kasih menghadiri kelas pada pagi ini. Okey, cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.